Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Langkah Sheraton 1.0 adalah sejarah hitam politik Malaysia yang paling hitam sekali. Langkah yang paling dibenci oleh penganalisis politik, dan saya secara pribadi saya mengutuk perbuatan tersebut. Karena perbuatan tersebut telah menyebabkan huru-hara politik selama berminggu-minggu. Di samping itu, ianya menjadi duluan, menjadi ikutan, dan menjadi standard baru dalam politik Malaysia. Manakan tidak, sekarang ini mula muncul langkah Sheraton 1.2, 1.3, 2.0, 2.1 dan sebagainya. Semua ini bermula daripada 1.0. Dan Anda tahu siapa yang memulakan langkah Sheraton tersebut? Tujuannya satu, nak menang, nak merampas, nak dapat kuasa melalui langkah pintu belakang tanpa melalui peti undi. Itu sebabnya ramai netizen dan penganalisis politik kurang berminat dengan langkah tersebut. Namun demikian, hari ini akhirnya Mat Sabu yang tak tahan lagi akhirnya tampil memberikan cadangan kepada Muhyiddin Yassin, khususnya sebagai pengerusi Perikatan Nasional yang nak sangat cepat kerajaan menjadi kerajaan ataupun nak jadi Perdana Menteri semula. Ini Mat Sabu cadangkan satu cara, satu pendekatan untuk dapat merampas semula kerajaan ini melalui cara yang sama, yaitu cara yang betul itu ialah tukar kerajaan. Kata Mat Sabu, tunggulah PRU. Yang ini saya setuju. Saya setuju dengan apa yang dicadangkan oleh Mat Sabu ini, yaitu kalau nak sangat nak tukar kerajaan, nak jadi Perdana Menteri, nak jadi Menteri dan sebagainya, sabarlah, tunggulah PRU. Kalau Anda rasa Anda layak, pasti rakyat akan mengundi Anda. Kenapa tak sabar? Patutnya kalau Anda yakin Anda boleh memenangi PRU tersebut, maka tidak perlulah tergesa-gesa nak menumbangkan kerajaan. Kerana nanti pula Anda akan mengalami benda yang sama. Jadi biarlah cara yang betul, masa yang tepat untuk Anda menjadi kerajaan. Presiden Amanah Muhammad Sabu meyakinkan atau menyatakan keyakinan bahawa kerajaan perpaduan yang terbentuk sejak setahun yang lalu akan kekal sehingga pilihan raya umum PRU akan datang. Justru ahli Parlimen Kota Raja itu meminta pihak yang ingin menukar kerajaan hari ini perlu menunggu sehingga PRU akan datang. Sepatutnya kita tukar kerajaan hanya melalui pilihan raya, kata Mat Sabu. Pihak yang ingin menukar kerajaan sekarang kempenlah. Kalau PRU akan datang, mereka boleh ambil alih, tak ada masalah. Jadi, saya yakin kerajaan ini akan kekal sehingga PRU akan datang. Sekian, ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini satu keputusan paling mengecewakan untuk Muhyiddin Yassin. Nak tukar kerajaan, tunggulah PRU, itu kata Mat Sabu. Presiden Amanah Muhammad Sabu menyatakan keyakinan bahawa kerajaan perpaduan yang terbentuk sejak setahun yang lalu akan kekal sehingga PRU akan datang. Justru ahli Parlimen Kota Raja itu meminta pihak yang ingin menukar kerajaan hari ini perlu menunggu sehingga PRU akan datang. Sepatutnya kita tukar kerajaan hanya melalui pilihan raya, kata beliau. Pihak yang ingin menukar kerajaan sekarang kempenlah. Kalau PRU akan datang, mereka boleh ambil alih, tak ada masalah, kata Mat Sabu. Jadi saya yakin kerajaan ini akan kekal sehingga PRU akan datang, katanya kepada pemberita di Konvensyen Amanah Kelantan di Bacok hari ini. Terdahulu, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan berkata demikian ketika diminta mengulas kenyataan pemimpin PAS yang terus mainkan sentimen kerajaan perpaduan perlu ditumbangkan. Katanya, negara tidak tersedia menghadapi satu lagi krisis politik seperti langkah Sheraton pada tahun 2020 yang menyebabkan kerajaan PH yang dipimpin ketika itu oleh Dr. Mahathir Mohamad ditumbangkan. Bagi saya,
Peristiwa langkah Sheraton itu satu malapetaka politik Malaysia. Bila berlaku tukar kerajaan dan Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, kemudian berlaku tukar Muhyiddin kepada Ismail Sabri Yaakob. Kemudian itu ada percubaan lagi nak menukar Ismail Sabri Yaakob ditukar pengganti yang lain. Saya ditemui dan dibincang. Akhirnya, kita tak mahu tukar kerajaan. Kita buat MOU, Memorandum Persefahaman, supaya kerajaan Ismail Sabri sampai PRU, dan inilah kita kata bila berlaku tukar kerajaan tanpa pilihan raya, katanya. Bagaimanapun, Muhammad yang lebih mesra dipanggil sebagai Mat Sabu tidak mendedahkan pihak yang menemuinya untuk menukar kerajaan Ismail Sabri Yaakob. Langkah Sheraton merupakan langkah politik diangkat oleh beberapa ahli parlimen PKR dan bersatu keluar daripada kerajaan PH selepas 22 bulan menjadi kerajaan dan menubuhkan kerajaan baru bersama sokongan UMNO, PAS dan GPS. Namun, kerajaan Muhyiddin hanya mampu bertahan selama 17 bulan. Selepas segelintir ahli parlimen UMNO pula menarik balik sokongan kepada Muhyiddin sehingga beliau meletakkan jawatan dan digantikan oleh Ismail Sabri Yaakob. Kemudian Ismail Sabri Yaakob mengadakan perjanjian persefahaman dengan PH agar kerajaan tidak ditukar sehingga PRU 15. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Wow, ini satu pendedahan paling menarik sekali oleh SPRM. Gelaran Tan Sri dijual pada harga 2 juta ringgit. Akhirnya SPRM menangkap dalangnya. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan reman 6 individu termasuk 2 wanita kerana disyaki terlibat dengan sindiket penjualan darjah kebesaran pingat persekutuan palsu. Sindiket itu mengenakan bayaran kira-kira 2 juta ringgit untuk mendapatkan gelaran Tan Sri kepada calon-calon yang berminat dengan kegiatan itu dipercayai dijalankan sejak 3 tahun lalu. Menurut sumber, suspek iaitu 3 lelaki dan seorang wanita berusia antara 30 hingga 50-an ditahan pada 30 November lalu di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya ketika hadir memberi keterangan. Manakala 2 lagi suspek iaitu wanita berusia 40-an serta lelaki 30-an ditahan secara berasingan pada 4 dan 6 Disember lalu. Suspek terbaru yang ditahan kira-kira pukul 3 petang di Melaka Kelmarin merupakan presiden sebuah pertubuhan bukan kerajaan NGO, disyaki menjadi dalang utama menetapkan harga bagi calon yang berminat mendapatkan pingat kebesaran. Dia mengarahkan ahli sindikatnya itu, iaitu suspek kedua, lelaki berusia 50-an yang menyamar sebagai tengku bagi mendapatkan bayaran bagi menipu kira-kira 6 individu lain yang ingin mendapatkan pingat kebesaran tanpa melalui prosedur biasa, katanya lagi. Sumber berkata, isteri suspek kedua pula dipercayai terlibat bersama 2 lagi suspek yang menyamar sebagai ahli perniagaan sebuah syarikat berasaskan pertanian bagi menguruskan transaksi penerimaan wang tersebut. Jelasnya, sindiket ini dipercayai mula menjalankan kegiatan ini sejak tahun 2020 dan memperdayakan beberapa mangsa membabitkan kerugian beratus ribu ringgit dengan menunjukkan gambar dan surat dokumen daripada sebuah agensi kerajaan. Ia bagi meyakinkan mangsa bahawa gelaran dan pingat yang diatur melalui pintu belakang ini adalah benar-benar tulen. Salah seorang mangsa lelaki yang berusia dalam lingkungan 50-an dipercayai membayar kira-kira 2 juta ringgit untuk mendapatkan gelaran Tan Sri menerusi beberapa transkrip bank kepada sindiket ini, dan SPRM sedang berusaha mengesan 5 lagi individu yang turut menjadi mangsa sindiket, kata sumber itu lagi. Menurut sumber lagi, bayaran yang dikenakan berbeza mengikut darjah kebesaran. Misalnya, gelaran Datu bernilai lebih kurang kira-kira Rp150,000, Datu Sri Rp250,000, manakala Tan Sri pula kira-kira Rp2 juta. Susulan penahanan tersebut, 3 suspek yang ditahan disambung reman selama 3 hari lagi bermula 6 Disember lalu, manakala seorang suspek dibebaskan dengan jaminan SPRM.
Suspek wanita yang ditahan pada 4 Disember lalu ditahan reman selama 4 hari bermula 5 Disember lalu. Manakala suspek utama ditahan reman selama 5 hari bermula semalam hingga 11 Disember ini. Ia selepas perintah reman dikeluarkan oleh Magistrate Irza di Mahkamah Magistrate Putrajaya semalam. Sementara itu, pengarah kanan bahagian siasatan SPRM, Datuk Seri Hishamuddin Hashim berkata, ketika dihubungi mengesahkan tangkapan tersebut dan berkata siasatan dijalankan di bawah Seksyen 16A dalam kurungan E Akta SPRM 2009. Beliau berkata SPRM kini sedang mengesan beberapa lagi suspek yang dipercayai terlibat dalam sindiket tersebut. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa ikuti terus ulasan selepas ini.